berlaku dalam hidup aku akhir tahun 2023 dan pembukaan tahun 2024. Ini sekadar perkongsian tau, supaya untuk diri aku sendiri, peringatan untuk diri aku sendiri, dan korang yang kat luar tu pun boleh take note lah, untuk yang korang ada anak-anak kecil ataupun persediaan je, sekadar persediaan. Okay, masa tu 12 hari bulan, bukan salah, 14 hari bulan 12 2023, anak aku sehari sebelum tu 13 hari bulan 12, anak aku mengadu yang dia sakit perut. Dia baru 4 tahun kan. So aku ingatkan dia sakit perut masa tu, dia nak terberak tapi tak lepas. Sebab dia memang dia susah sikit nak minum air. Kadang-kadang dia, yelah aku ingat masa tu dia nak berak tapi berak dia tu susah. So aku cakap, aku bebel dengan dia, suruh dia minum air semua. Tapi aku nampak kat dia tekan-tekan perut. Tapi bodohnya aku masa tu, aku tak ambil berat sangat apa yang dia ngadu kat aku. Itulah kadang-kadang kita sebagai ibu bapa ni sibuk dengan kegiatan harian. Walaupun aku ni sebagai suri rumah, terlepas pandang anak-anak kecil kita tu yang mengadu dengan kita, yang perlukan sokongan kita, tapi kita terlepas pandang. Macam akulah, bodohnya aku masa tu. Lepas tu 14 hari bulan 12 2023 tu, anak aku pagi tu dia cakap dia sakit perut lagi. Jenis-jenis yang susah nak makan tu korang. Sebelum ni dia bergantung dengan susu, okey. Dia bergantung dengan susu formula, okey. Memang aku kerap bagi susu formula. Dia susah nak makan, tapi aku kerap bagi dia susu formula. So dia dia sentiasa aktif. Dia tak pernah kena sawan ke apa-apa sebelum ni, sebab dia bergantung dengan susu formula masa tu. Okey. Dan aku baru je berhentikan dia daripada susu. Minum susu formula tu. Tapi dalam masa yang sama dia still lagi susah nak makan. 14 hari bulan 12 tu aku buat kegiatan macam biasa. Aku buat sarapan dia agak lambat sikit masa tu. Masa tu aku menyapu bawah. Dia kata, masa tu aku menyapu bawah, tapi aku bentang tikar kat bawah tu. So dia main dengan adik dia. Adik dia turun bawah, jalan kulu-kili kat bawah. Dia still lagi duduk kat atas tikar tu, tekan perut dia, cakap dia dah sakit perut, ibu sakit perut. Aku ingatkan dia macam, nak cakap dia macam nak terberak ke apa masa tu kan. Lepas tu aku cakap, abang lapar ke? Okey lah, aku masuk dalam buat sarapan untuk diorang. Lepas aku buat sarapan tu, aku masak mi masa tu. Aku suap lah diorang duduk kat lantai masa tu. Aku duduk kat lantai masa tu dengan 2 orang anak aku lah. Kira 3 beranak aku duduk kat bawah. Lepas tu aku suap gelek-gelek lah adik dia. Lepas tu dalam 4-5 suap masa tu, aku suap dia mi tu. Dia kata, ibu, abang tak nak lagi dah sebab abang nak muntah. Aku paksa dia makan masa tu. Macam biasa aku paksa dia makan, sebab dia susah nak makan kan. Lepas tu dia kata, ibu, dia cakap lah, ibu, abang tak nak, nanti abang muntah. Lepas tu aku cakap, okey abang tak nak, okey abang minum habis air. Lepas tu aku pun kalih ke adik dia. Aku kalih balik kat dia, dia dah macam tersembuh, kau tahu tak. Muntah dia tersembuh macam air pancut. Lepas tu dia tergeletak, dia jatuh ke belakang dalam keadaan dia tu kejang. Kejang, kau tahu kejang? Aku first time tengok depan mata aku sendiri keadaan kejang macam tu. Dia kejang kaki dan tangan. Keadaan dia tengah duduk tu, dia mengengkut. Kau tahu tak, mengengkut yang macam kaki dia tu berlipat, tapi dia kejang kaki, tangan dia pun. Lepas tu keadaan mata masa tu, dia pandang depan, dia tak pandang atas. So aku ingatkan masa tu tak sawan. Dan masa tu aku angkat leher dia tu, masa tu aku, ya Allah, aku ingatkan aku dah hilang dia. Aku bayangkan time tu aku sampai aku ingatkan aku dah hilang dia. Aku jerit, masa tu aku jerit, Abang, aku jerit, aku angkat leher dia tu. Leher dia dah terkulai, kau tahu tak, dalam keadaan pandangan mata dia kosong. Lepas tu aku tak sampai 1 minit 2 macam tu, dia dah sedar. Aku dudukkan dia balik. Lepas tu dia muntah banyak gila. Lepas tu aku cakap, abang kenapa? Lepas tu aku tak tahu aku nak buat. Aku nak bawa dia ke klinik kan. Aku cakap aku nak bawa ke klinik. Aku angkat adik dia, dia duduk kat situ. Cakap, abang tunggu sini, ibu pergi panggil aku punya tuan rumah kan, tuan rumah aku kat atas. Sebab kereta aku ni suami aku pakai, sebab kereta suami aku rosak. So aku tak ada kenderaan. Aku minta tolong kat tuan rumah aku. Tuan rumah aku alhamdulillah dia ada masa tu, dia pun tolong lah bawa ke klinik. Masa tu dia tanya nak pergi hospital terus ke. Aku cakap tak, pergi ke KK dulu, KK kesihatan biasa tau. Sebabnya masa tu aku fikir aku tak tahu anak aku tu kenapa. Takkan nak tiba-tiba pergi kecemasan kan, macam sakit-sakit kritikal semua tu kan. So aku pun pergilah KK biasa. Lepas dia buat saringan suhu badan semua tu, dia kata anak aku dah nak demam. Dia nak demam. Lepas tu aku cakap, oh dia nak demam ke? Aku cakap kan,
Aku pun tak tahu sebab badan masa tu aku pegang badan dia tu bukannya keadaan yang aku boleh rasa dia punya suhu badan panas. Lepas tu 7 point something lah, 7.3 macam tu, dia baru start nak demam tau. Lepas tu jumpa doktor, pendek cerita bla bla bla, jumpa doktor. Aku cerita dengan doktor yang dia kejang semua, sebelum ni tak pernah kejang. Lepas tu dia muntah, doktor tanya dia makan apa semua, aku cerita. Lepas tu doktor kata dia keracunan makanan ni, dia cek jantung semua, dia cek jantung lah kan, semua pernafasan semua. Dia kata okey, dia kata mungkin anak keracunan makanan. Lepas tu keracunan makanan, okey lah, aku accept lah. Lepas tu aku ulang balik yang dia kejang-kejang masa tu. Lepas tu doktor cakap mungkin sebab masa tu dia kejang-kejang sebab perut dia cramp sebab dia keracunan makanan, so dia muntah macam tu. Aku cakap lah, sampai kejang-kejang doktor. Doktor kata kemungkinan lah. Lepas tu aku cakap lah, itu bukan sawan ke doktor, sebab mata dia bukan naik ke atas. Yelah. Lepas tu dia pun balik, aku pun balik. Dia bekalkan aku, masa tu doktor bekalkan aku dengan ubat demam, ubat tahan muntah dengan air garam. So aku pun balik tu dia muntah, anak aku muntah lagi. Okay, dia muntah lagi. Aku tak ingat dia sawan lagi ke tak time tu, dia kejang lagi tak masa tu, sebab aku guna masa tu perkataan kejang. Okay, doktor pun aku kata kejang, sebab aku tak tahu tu sawan. Doktor pun kata tu bukan sawan, so aku memang expect tu kejang lah. Okay, 14 bulan tu dia muntah. Dia belum cari beret lagi. Aku cakap dengan doktor dia belum cari beret lagi. Balik tu dia cari beret. So aku expect memang, oh betul lah dia keracunan makanan lah kan. So aku terima lah, bagi makan, bagi minum semua, dia okey dah. Kiranya dia cari beret, still cari beret, tapi dia dah tak muntah-muntah lagi dah. 14 bulan semua. Lepas tu lah aku balik kampung, yang aku buat vlog yang aku balik kampung tu kan. Aku balik kampung semua. Lepas daripada tu 2 bulan 1 2024. 2 bulan 1 2024. Pagi tu anak aku nak pergi sekolah. Okay, dia nak pergi sekolah, aku bagi dia makan roti gardenia warna coklat tu. Warna coklat, yang coklat tu satu. Lepas tu dia minum air Dash Lady kotak perisa vanilla tu yang 200 ml tu kan. Dia minum separuh. Dia minum tu dengan roti. Lepas tu dia simpan yang separuh lagi tu kat dalam peti ais. Balik daripada sekolah masa tu 12 lebih dia sampai rumah. Dia minum yang separuh lagi yang ada dalam peti ais tu. Lepas daripada tu dia dalam pukul 1 macam tu lah dia berak macam tu. Dia berak macam masa tu aku tengok kan, dia berak biasa. Lepas daripada dia berak biasa tu, dari pukul 1 tu sampai pukul 6.30 dia berak cari beret sampai 6 kali. Okay, 6 kali. So aku ingat, oh dia baru nak start cari beret kan. So aku ingat kena okey lah, macam biasa lah. Lepas tu babah dia dah balik. Masa tu babah dia pergi uruskan dia punya macam ikan peliharaan dekat luar, ikan gapi dia dengan burung-burung kat luar dia tengok. Masa tu aku tengah tumbuk sambal belacan ni kat dapur kan. Masa aku tengah tumbuk sambal belacan tu, tiba-tiba dia mengerang, dia jalan ke arah aku dalam keadaan dia pegang perut tau. Masa tu aku kata, kenapa bang? Aku tak sempat sambut dia dah jatuh dalam keadaan muka dia dulu ke lantai tau. Dia jatuh dalam keadaan dia tertungap, muka dia dulu yang sampai ke lantai. Dia punya, kalau macam normal, kalau kita jatuh kita akan tahan badan kita dengan lutut ataupun tangan dulu kan. Ni tak, muka dia terus ke lantai. Kau bayangkan perasaan aku time tu. Aku angkat anak aku balikkan dia. Masa tu aku angkat dia dah keras tau, dia dah kejang. Aku balikkan dia, gigi dia ni dah berdarah dengan hidung dia ni. Aku tak perasan dalam dia dah berdarah, tapi berkesan lah kat sini. Aku macam, ya Allah, abang kenapa? Aku dah macam tu kan. Lepas tu aku pegang, aku peluk dia tu, dia muntah tak. Lepas tu dia kejang, dia muntah. Aku macam, ya Allah, Tuhan ku anak aku, ya Allah, Tuhan ku anak aku. Aku dah fikir macam-macam, apalah penyakit anak aku ni kan, Lepas tu kita terus, masa tu aku call, masa tu dah 6.30 kan. Lepas tu suami aku kata call KK lagi, tanya buka lagi ke tak kan. Lepas tu aku pun call KK kata, aku ceritalah anak aku kejang semua, dia muntah-muntah kan. Lepas tu KK cakap buat swab test dulu. Aku pun belilah swab test kat luar, negatif. Alhamdulillah, dan negatif tu kita pun pergilah ke KK luar jumpa doktor. Aku cerita yang anak aku kejang-kejang sampai gigi dia berdarah semua. Aku cerita kat doktor daripada dah berapa kali dah dia, yang sebelum ni keracunan makanan kejang-kejang, yang kali ni sampai dia jatuh tertungap sampai gigi berdarah. Semua aku cerita kat doktor. Tapi doktor
dia cek apa tu, jantung anak aku. Masa tu dia cek jantung anak aku. Lepas tu dia kata keracun, aku cerita yang anak aku minum susu semua, dia kejang-kejang. Dia tak sentuh tau pasal kejang-kejang tu. Dia tak sentuh pasal kejang-kejang tu yang aku tak puas hati. Lepas tu aku cakap doktor, masa tu dia kata anak aku keracunan makanan lah. Sebab aku cakap aku cerita yang dia minum susu semua tu kan. Doktor kata kalau boleh susu jangan simpan dalam peti ais semua tu lah, bla 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 kan. Dipendek ke cerita. Masa tu doktor dah nak bagi air, dia nak bagi ubat lah kan. Dia nak suruh aku ambil ubat kat farmasi. Dia bagi aku macam biasa, ubat tahan muntah, ubat demam, garam semua tu kan. So aku cakap doktor, tapi tak apa-apa ke doktor, dia kejang-kejang semua kan. Aku cerita yang tak pernah kejang, sebelum ni pernah muntah juga doktor, tapi tak kejang-kejang. Dia tak tekankan apa benda yang aku cakap. Kau faham tak? Dia tak ambil perhatian dengan apa yang aku cuba tekankan. Yang anak aku tak pernah kena macam tu. Dia tak pernah kejang-kejang. Aku minta cakap doktor tu, doktor saya nak blood test boleh tak? Lepas tu kan dia pun ambil borang nak blood test tu. Dia macam, kau faham tak keadaan tu kan, macam aku ni macam meremehkan kerja dia. Macam ibu harapkan apa dekat blood test ni? Aku cakap saya nak tahu kalau anak saya ni ada penyakit lain yang saya tak tahu dalam badan dia. Sebab aku ni pun doktor, aku harapkan yang macam doktor ambil perhatian apa benda yang aku cuba tekankan. Sebab anak aku tak pernah sawan. Anak aku kan, maksud aku tak tahu sawan. Okey, anak aku tak pernah kejang-kejang muntah macam tu. Aku sendiri tengok sampai, kau bayangkan aku dah tekankan kat doktor tu yang anak aku jatuh muka dulu. Kalau keadaan normal kita akan tahan badan kita kan dengan tangan ataupun lutut kan. Ni tak, anak aku jatuh terus ke muka. Tapi doktor tu macam benda tu tak ada masalah bagi dia. Macam maksudnya benda tu mungkin sebab anak aku keracunan makanan, sebab tu dia jadi macam tu kat dia. Lepas tu aku buat blood test semua. Dia kata anak aku sampai tercerit dan keluar lepas tu kan. Sebab doktor tu pergi keluar kan. Doktor bila dah malam dia kena cover kat luar untuk budak orang demam. Itu yang biasa duduk kat dalam kan. So aku pergi kat luar. Lepas result test keluar masa tu, lepas anak aku dah terberak semua dan semua. Okay. Dipendek ke cerita, aku pergi kat doktor tu, doktor cakap, Anas, ibu Anas, risau, saya tengok platelet darah putih dia dengan HP dia semua okey, tak ada dengue semua tak adalah, so mungkin ni keracunan makanan je. Dia cakap macam tu je. Aku pun balik lah. Esok tu 3 hari bulan 1 2024 tu, sekali lagi pagi tu dalam pukul 8 anak aku muntah. Masa tu aku tak ada, aku cakap ni masa tu tengah borak-borak tau. Masa tu bangun tidur, cakap abang okey tak? Abang nak muntah ke? Anak aku cakap tak, dia tak nak muntah. Lepas tu tengah borak-borak dengan dia nak termuntah. Masa dia muntah sekali tu, aku tak sempat. Aku membelakang kiri ni, aku dah tahan badan dia, aku membelakangkan dia dalam keadaan yang separuh duduk kan. So aku menahankan badan dia. So aku ambil besen, aku nak tadah dia muntah. Masa tu aku tak sedar leher dia tu dah terlentok kat dalam besen tu. Kau faham tak? Dia tengah kejang, aku tak perasan. Lepas tu aku cakap, abang lepas tu dia nangis. Lepas tu dia muntah balik tau. Dia kejang. Aku macam, ya Allah ya Tuhan ku anak. Ya Allah ya Tuhan ku anak. Lepas tu aku WhatsApp suami aku cakap, awak anak muntah-muntah lagi ni. Lepas tu dia kata, dah jangan bawa KK lagi dah. Jangan bawa KK klinik kesihatan lagi dah. Terus bawa klinik swasta, dia kata kan. Aku buat lah klinik swasta. Aku bawa klinik swasta, Y-Medic kan. Nama doktor tu Dr. Syamini. Aku tak ingat sampai bila-bila nama doktor tu. Doktor India perempuan lah. Alhamdulillah ni ya Allah Tuhanku. Aku masa tu suami aku berkeras, dia kata nak buat klinik swasta kan. Lepas tu kan sampai sana, doktor tu terus cek anak aku punya gula tau. Dia tengok, dia cocok kat jari anak aku kan. Rupanya masa tu gula anak aku dah 3.7. Memang untuk budak-budak. Aku cerita dengan dia yang anak aku kena kejang-kejang semua tu kan. Kejang-kejang. Lepas tu dia terkejut tau. Sebab daripada bulan 12 tu, anak aku aku kira dah dalam tak kurang daripada 3 kali anak aku kejang-kejang tu. Dia terkejut kenapa aku pergi KK, doktor tak ambil darah dia ke, tak test darah dia ke, gula semua doktor tak ambil kan. Aku tak tahulah weh. Emosi, aku takut aku cerita dalam keadaan beremosi. Tapi korang fikirlah, anak aku dah 3 kali kejang-kejang. Yang kali ke 3 tu barulah aku pergi ke klinik swasta. Klinik swasta tu doktor buat ujian darah, tengok gula anak aku dah rendah. Dia terus bagi anak aku minum air kotak. Air kotak aku tak ingat lah, tapi semangga. Dia bagi 2 kotak. Dia kata minum dulu, lepas tu kasih dia rest dulu, nanti kejap lagi saya cek balik gula dia. Lepas tu dia cek simulasi rangsangan anak aku. Saraf lah, dia nak cek saraf kan, mata,
tangan dia, lutut dia. Dia dah check simulasi rangsangan anak aku tu. Dia kata anak aku ni darah gula rendah. Lepas tu dia kata kemungkinan anak aku dia kena sawan tu sebab dia check beret. Lepas tu garam dah tak ada dalam badan. Lepas tu anak aku dia tak nak minum air garam tu kan. Lepas tu terus doktor kata dia nak panggilkan ambulans. Aku cakap kenapa doktor nak panggil ambulans? Dia bukan nak takutkan puan, tapi gula anak awak rendah. Lepas tu kena tolak kecemasan. Lepas tu aku cakap lah, tak apa doktor, adik ipar saya adik saya dekat luar. Lagipun kecemasan dekat je, saya boleh naik kereta sendiri. Kata tak apa ke ni, sebab kalau nak ikutkan ni kes kecemasan. Saya cakap tak apa doktor, boleh doktor, boleh, dekat je, tak payah panggil ambulans. Masa tu dia nak panggil ambulans, kau bayangkan. Masa aku ya Allah Tuhan aku bersyukur sangat dengan apa yang doktor tu buat. Kau faham tak? Barulah aku puas hati, dia penerangan dia semua. Lepas tu dia cakap dengan aku, dia buat surat. Lepas tu dia bekalkan lagi satu kotak air. Dia kata dalam perjalanan nanti boleh minum sebab gula, masa tu dia test gula anak aku dah naik 4.2 macam tu. Dia kata dia baru lepaskan anak aku gerak ke kecemasan lah time tu. Alhamdulillah sangat doktor tu. Dia punya penerangan semua. Dia kata kemungkinan anak awak sebab rendah garam tak rendah, lepas tu gula pun rendah kat badan dia, sebab tu dia kena kejang tu. Dia kata kejang tu mungkin sawan tapi disebabkan kekurangan gula. Aku pun sampailah ke kecemasan. Sampai ke kecemasan, anak aku kena masuk drip garam, gula, 2 tau dia kena drip. Satu air garam, mula dia kena drip air garam dengan gula. Lepas tu kena drip, dia ambil darah kan. Lepas darah keluar, dia kena masuk satu drip lagi sebab air garam, untuk supply air garam lagi. Lepas tu doktor kata anak aku ni kena buat CT scan tau. Sebab dia tak demam, demam yang tinggi, tapi dia kena sawan. So doktor takut something kena mengena dengan kepala dia lah, kecederaan kepala dia ke trauma kat kepala dia kan. Kemungkinan kena buat CT scan. Aku dah risau lah masa tu, tapi dia kata dia kena tunggu pakar dia kan. Lepas tu dan tak dan bla bla bla, panjang jugalah cerita dia. Datanglah pakar dia kata kena rujuk kat pakar hospital besar. Lepas tu dia kata kalau boleh dia nak elakkan anak aku buat CT scan tu, sebab dia kata radiasi CT scan tu tinggi. Lepas tu aku cakap lah, tu lah doktor, saya risau sebab sebelum ni anak saya dah buat X-ray kat kaki. Dia kata X-ray kat kaki tu 1/10 je, tak tinggi sangat. Tapi CT scan ni dia kata kan dia kan daripada rolong, dia kena masuk dalam terowong tu kan. Terowong tu dia ambil gambar satu badan tau. So dia pusing. So radiasi dia memang tinggi. So masa tu aku memang risau gila. Dia kata anak aku kena tahan wad. Masa tu aku kat hospital daerah, ditransfer ke hospital besar negeri lah. Okay, kena transfer kat hospital besar negeri. Okay, sampai kat sana doktor memang kena tahan. Doktor bersilih ganti tau. Doktor apa tu kanak-kanak, doktor pediatrik, apa benda tak nama doktor tu. Tapi kena mengena dengan keadaan anak aku tu lah. Dia orang pelik yang kenapa doktor yang kat KK kesihatan tu cakap maksudnya tak bagi apa dia perhatian yang aku cakap anak aku tu kejang-kejang. Macam mana dia boleh cakap yang anak aku cramp sebab tu dia kejang-kejang. Dalam 2 doktor yang berlainan tau, 14 hari bulan dengan 2 hari bulan yang aku jumpa KK tu. Kat KK tu kan. Nasib baik yang kali ketiga dia kena tu aku terdetik dan suami aku pun desak pergi ke KK biasa, klinik swasta, klinik luar. Lepas tu dia bagilah penerangan yang anak aku tu dia ambil ujian darah. Mula doktor bersilih ganti kan, doktor senior, doktor kanak-kanak, doktor bersilih ganti masa tu. So aku memang keadaan aku masa tu takut dah sebelum aku jumpa pakar. Yang pakar, ada 2 pakar yang jumpa. Sebab aku duduk kat ward 2 hari kan, pagi-pagi kan doktor rounding kan, doktor pakar rounding kan. So doktor pakar pertama dia kata dia nak buat lagi pemantauan 24 jam. Kalau anak aku dalam tempoh 24 jam tu dia kena sawan masa ke hospital dalam keadaan gula dia okey, garam kat badan dia pun okey, itu dia akan terus buat macam ombak otak, imbasan otak untuk tengok apa masalah dengan anak aku. Maksudnya masalah dengan badan anak aku sampaikan dia kena sawan kan. So doktor pakar yang pertama
dia cakap yang anak aku ni sawan, tapi sawan dia yang dia nampak yang 2 hari tu, yang kiranya 2 hari bulan dengan 3 hari bulan tu sebab gula. Badan anak aku kurang gula sebab dia kan cari beret, lepas tu dia kurang makan pula. So kalau untuk badan orang dewasa ataupun badan orang yang berisi, untuk orang yang ada lemak, dia akan, badan kita sendiri akan pecahkan lemak tu untuk dapatkan supply gula tau. Tapi sebab anak aku ni badan dia kurus, so badan dia jadi stres, sebab tu dia kejang-kejang. Lepas tu doktor pakar yang last masa aku jumpa tu, dia kata anak aku dah boleh balik dah. Lepas tu dia, sebab dia ambil ujian darah hari kan, dia kawal kat hospital tu 2 hari aku duduk hospital. Dia buat ujian gula kat anak aku, yang cocok kat tangan tu. Lepas tu ambil darah juga, nak tengok anak aku punya garam dia. Lepas tu macam-macam lah, buah pinggang dia okey ke tak, semua okey, alhamdulillah. Yang doktor diagnose anak aku sebab dia kena sawan tu sebab kurang gula dengan garam. Masa tu aku rasa bersalah sangat sebab aku selama ni aku tak ambil berat sangat, bukan tak ambil berat apa, sebab anak aku ni aku nampak dia aktif, tapi dia kurang makan, dia aktif. Lepas tu kan, sebelum ni kan aku bagi dia susu formula, so dia nampak aktif tau. Dia nampak aktif walaupun dia tak makan. Tapi yang silap aku terlepas pandang yang kan aku dah berhentikan dia susu formula. Dalam masa yang sama dia still lagi tak nak makan kan. Maksudnya kan, bila jadinya anak aku keracunan makanan tu kan, dia cari beret, muntah-muntah semua kan. Lepas tu dia tak ganti balik, tak ada benda yang untuk badan dia dah memang tak ada gula, tak ada garam. Sebab itulah anak aku sawan. So untuk ibu bapa yang kat luar sana tu kan, untuk anak-anak yang baru nak berhenti susu, lepas tu jenis yang tak nak makan tu kan, pantau betul-betul anak korang. Sebab sekarang ni penyakit, ialah macam-macam penyakit kan. Kalau anak-anak korang terkena macam anak aku ni, keracunan makanan, itu dengan badan dia orang kecil, tak ada supply gula. Lepas tu korang pun tak tahu yang tu sawan sebenarnya. Korang ingatkan itu kejang-kejang biasa. Sebab sawan ni pun ada macam-macam jenis tau. Pastikan korang jumpa doktor macam mana, bukan doktor yang sepatutnya. Bukan semua doktor yang tu aku pukul kat KK, tu aku pukul rata semua tak okey. Okey, ada yang okey sebenarnya. Cumanya kebetulan aku jumpa 2 doktor ni yang diorang aku tak tahu nak guna perkataan apa. Diorang ambil ringan ke? Dia ambil ringan yang anak aku tekankan yang anak aku ni kejang-kejang, yang sebelum ni dia tak pernah kejang-kejang. So sebaiknya kalau korang benda tu korang nampak janggal kat mata korang, sebagai seorang ibu bapa yang korang tak pernah, korang rasa macam memang lain, anak korang tak pernah kena macam tu semua, macam kejang-kejang semua tu, terus bawa ke kecemasan, jangan bawa ke KK biasa. So lepas ni memang aku akan paksa anak aku makan lah. Senang cerita, aku akan paksa anak aku makan. Untuk korang, anak-anak korang yang susah makan tu, paksalah dia orang makan. Sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Makan dia punya pagi, tengah hari, petang tu. Paksalah dia orang makan. Walaupun dia orang, korang nampak dia orang buat jajan semua kan, makan roti semua, air semua tu, pastikan dia makan nasi semua. Sayur semua cukup. Sebab bila jadi macam aku ni, aku akan fobia. Aku masih fobia lagi. Sebab aku, depan mata aku sendiri, aku nampak anak aku jatuh kejang-kejang, muntah, macam dah tak ada harapan. Aku tengok dia, ya Allah, Astagfirullahaladzim, rupanya sebab gula dalam badan dia tak ada. Macam memang kurang gila, dengan garam pun tak ada. So korang kat luar sana tolong sangat-sangat perhatikan anak korang. Jangan terlepas pandang. Korang nampak dia aktif, padahal masa tu badan dia tengah lemah. Sekejapan je kalau awak nak tunjuk depan mata. Lepas tu kan, untuk anak-anak korang yang susah nak minum air garam tu, memang susah nak minum air garam kan, kat luar memang ada jual yang berperisa kat farmasi. Tak tahulah aku berapa harga dia. Tapi untuk yang kalau susah sangat anak-anak korang nak minum tu, apa tu, paling kurang kan korang belilah 100 plus yang tak ada gas tu, bagi anak-anak korang minum. InsyaAllah okey.
sangat-sangat menakutkan. Pengalaman yang aku rasa penutup penutup tahun, pembukaan tahun yang sangat-sangat, orang cakap apa, aku takkan lupa lah.